6 juta orang Malaysia yang menggunakan internet daripada 30 juta, macam 3 juta lebih tu kan. Daripada angka tersebut, 80% daripada penduduk Malaysia ni menggunakan online shopping. Jadi nampak tak betapa besarnya market kita untuk kita berniaga online. Kita perlu mengusahakan keberadaan kita online. Walaupun kita jual contoh pisang goreng. Kenapa saya suka pisang goreng? Mungkin saya lapar agaknya. Pisang goreng, kita perlu juga untuk make ourselves available dekat website ke ataupun social media ke. Kita kena ada social media kita. Sebab apa? Biasa tak audience sekalian kan, kalau kita nak beli sesuatu barang, kita akan Google dulu. Contoh kan, kita dengar orang cakap pisang goreng pink ni macam ya Allah sedapnya, rasa dia macam ada manis-manis, marshmallow lah, apalah kan. Lepas tu kita akan macam kejap kita akan Google dulu. Kita akan tengok dia punya social media lah, kita tengok website dia lah kalau ada kan. Kita akan kaji dulu dia punya kewujudan dia. Macam tu jugalah untuk bisnes kita perlu ada keberadaan online. Kita boleh bina website kita, orang boleh beli website kan macam mana kita tak jangka kan. Bila COVID melanda tu semua tak boleh keluar. Jadi banyak kedai-kedai yang terpaksa ditutup. Kita tengok kedai-kedai fashion seluruh dunia pun Zara dan sebagainya kena tutup berbelas-belas ribu kedai. Itulah lumrah fitrah lah. Lumrah fitrah perniagaan. Kita perlu adapt secara cepat lah untuk kita terus kekal dapat sustain dalam bisnes ni. Website tadi kan. Jadi website, kedai, kalau perlu ada kedai. Kalau mungkin kita nak letak dekat kedai, kita tak nak ada kedai sebab ada banyak kos, tapi kita boleh letak barang-barang kita dekat kedai. Contoh kan, kita tengok kalau kedai-kedai lain dia ada macam supermarket pun ada menjual banyak brand-brand kan. Jadi itu salah satu cara untuk kita make ourselves available. Lagi banyak channel kita ada, lagi banyaklah peluang untuk pelanggan berkomunikasi ataupun interact dengan kita untuk dapatlah. Okay. Untuk apa yang ada di tangan tu, definitely kita juga boleh menjual barang-barang yang ada di depan mata kita lah. Contoh, kita tak perlu nak fikir teruk sangat untuk apa yang kita nak jual, tapi kita tengok apa yang memudahkan kehidupan kita. Mungkin kat depan mata kita tengok, banyak je sebenarnya kedai-kedai burung dekat Malaysia ni yang kita boleh cari barang apa yang kita boleh niagakan. Banyak juga dekat website sekarang ni macam-macam kan, daripada China lah, Indonesia lah, yang kita boleh ambilkan. Untuk kalau permulaan kami dulu, perniagaan Hijrah mula-mula mengambil kami menjual barang daripada Indonesia pada mulanya. Jadi kami kena travel ke Indonesia. Mula-mula tu adik saya tengah belajar kat Indonesia, belajar medical kan. Jadi saya minta untuk bawa balik baju-baju blouse labuh. Jadi dia bawa balik 2 beg besar masa cuti tu, bawa balik beg besar berisi baju-baju blouse labuh. Jadi saya mendapatkan stok tu memang bergantung kepada dia lah, pilihan dia. Jadi kita menggunakan apa yang ada dekat market pada ketika itulah. Dan kemudian selepas tu barulah kami memulakan production line ataupun clothing line sendirilah, brand produksi baju sendirilah. Dan itulah, the rest is history lah, insyaAllah. Okay, begitulah antara tips-tips yang saya boleh kongsikan untuk permulaan bisnes ya, Syafa. Saya daripada Syafa, insyaAllah. Okey, dapat saya simpulkan sebenarnya nak menjadi peniaga ni kena berani, kena sabar, kuat semangat dan juga kreatif lah untuk mencari ruang dan peluang untuk berniaga ya, Puan. Betul. Tapi betul, walaupun pun sebenarnya saya tertarik bila Puan Huda cakap niat kita dan juga kebergantungan kita dengan Allah itulah yang paling penting kan. Kalau apa pun, bila kita meletakkan Allah tu di hadapan, insya-Allah segala urusan kita dipermudahkan Allah ya. Betul, Puan Huda? Betul, sangat-sangat betul. Jadi okey. Untuk persoalan kedua ni, kalau kita faham tadi Puan Huda pun cakap sebenarnya nak jadi peniaga ni bukan mudah banyak cabaran dan juga ujian dan sebagainya. Dan saya percaya bahawa
peniaga-peniaga yang dah berjaya, contoh macam Alif Syukri sendiri, Datuk Vida kan. Jadi saya percaya bahawa mereka ni sebenarnya telah pun mengharungi pelbagai ujian, halangan dan rintangan, dan akhirnya juga mereka berjaya. Jadi sebagai usahawan macam Pemuda sendiri yang dah lama berkecimpung dalam bidang ini, boleh tak Pemuda kongsikan sikit apakah bentuk-bentuk cabaran dan juga persediaan mental dan fizikal, bagaimana seorang usahawan ini untuk menghadapi perkara-perkara yang mungkin perkara-perkara yang tak dijangka lah apabila terlibat dalam bidang ini. InsyaAllah. Silakan Pemuda. Terima kasih Syafa. Okey, cabaran kan? Okey, cabaran ni kan Syafa dan juga audiens sekalian, memang kita tak nafikan memang akan ada, sentiasa ada dalam setiap apa yang kita buat pun. Tak kisah apa pekerjaan kita pun, saya rasa cikgu ke, lecturer ke, doktor ke, cabaran tu memang akan ada dan dia tak terkecuali dengan bisnes. Cuma bisnes ni mungkin dia akan lebih tak nampak dia tak nampak kat mana kita nak dapatkan sumber-sumber dan semua tu, sebab semuanya memang bergantung kepada Allah saja. Allah lah yang akan memberikan rezeki. Kita tak nampak, kita tak ada fixed income yang kita akan ada setiap bulan macam setiap bulan kita akan masuk sekian-sekian amount, tidak ada sedemikian. Jadi bergantung kepada kita dan juga Allah dan juga doa-doa orang sekeliling dan juga support yang ada lah. Dan sepanjang perjalanan saya kan, jatuh bangun, perjalanan sepanjang berapa tahun saya ni, perjalanan sepanjang Allah Akbar. Perjalanan sepanjang 2011 hingga ni sepanjang 9 tahun lah saya bergiat dalam bidang bisnes ni. Ni adalah Hijrah Home, jenama yang kami bina daripada bayi lah sehinggalah mungkin dah umur 9 tahun lah kalau dia seorang manusia sekarang ni kan. Jadi pelbagai onak duri lah yang kita lalu, dan saya nampak untuk cabaran-cabaran tu kita perlu kuat. Kita perlu kuat, audiens sekalian, kita perlu kuat emosi yang kita, kekuatan emosi yang kita antara terpenting lah. Saya kalau saya tengok pun ada juga fasa-fasa sepanjang perniagaan ni, kita memang akan ada rasa kecewa, kita akan ada rasa sedih, kita akan rasa pelbagai ni lah. Dan saya kira benda tu sama je untuk semua pekerjaan pun sama kan. Untuk bisnes saya per se pun memang adalah cabaran-cabaran jatuh bangun. Kekuatan emosi tu memang mencabar kan. Ada rakan-rakan juga yang terjerumus juga mengalami tekanan perasaan, dan saya bukan nak takutkan, tapi kita kalau tidak dikawal ataupun tidak diurus dengan baik emosi kita, mental dan fizikal kita, dia mungkin akan menjerumuskan kita kepada tekanan perasaan dan sebagainya, kerana terlalu nervous kan, terlalu nervous apa nak jadi, apa yang sedang berlaku dan sebagainya. Jadi kita bangun dan bangkit semula, belajar dari kesilapan yang kita buat. Saya pun ingat juga cerita-cerita macam saya pun ada pernah menutup butik kan, kira-kira ada yang butik-butik yang kita tak teruskan kontrak ataupun kita tak teruskan beroperasi setelah kita measure ataupun kita tengok keadaan dia kan, kita kata okey tak apa, kita fikir positif, tak apa, nanti insyaAllah ada rezeki kita akan buka semula, tak ada masalah. Tapi saya ingat satu ketika tu masa dua tahun lepas kot, kami menutup butik di Kuala Terengganu. Kami buka di Kuala Terengganu, setelah setahun lebih beroperasi kami terpaksa tutup kerana melihatkan market di situlah. Jadi masa hari penutupan tu kami pergilah daripada saya kat KL kan, saya kat KL balik pergi KT, nanti kita pun ucapkan kita pun berpisahlah secara baik dengan tim kami di sana. Alhamdulillah Allah mudahkan untuk proses ni kan, ada tim kita pastikan semua tim-tim kita dah ada hala tuju kemudian kan, dan kita bantu juga mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang seterusnya. Alhamdulillah semua pun dah settle. Jadi pada akhir malam tu kita dah uruskan barang-barang dah dibawa balik apa semua. Ini pengalaman saya lah kan. Okay, saya bawa anak saya mempunyai 2 orang anak ketika tu, ketika sekarang pun.
Imran dan Humaira. Humaira dan Imran. Imran ketika tu mungkin umur 6 tahun kot, 5-6 tahun. Jadi waktu hari terakhir tu, malam tu, dah selesaikan semua barang, dah keluar, lori dah ambil barang. Lepas tu kita akan tutup lah shutter kedai kita tu. Lepas tu tutup shutter kedai tu, anak saya yang nombor 2 tu, lelaki, comel sangat waktu tu, dia menangis bersungguh-sungguh. Dia memang bersungguh-sungguh lah menangis. Dia menangis bersungguh-sungguh. Okey, sekejap ya. Dia menangis bersungguh-sungguh. Waktu tu macam sangat mensyahdukan waktu tu. Tapi kami sebagai ibu bapa waktu tu, kita memang kena kental emosi kan. Hati kena kuat, jiwa tak boleh koyak waktu tu. So kita macam okey, tak apa, kita faham, kita tanya apa perasaan dia waktu ketika tu kan. Jadi kita dapat nampak kan, maksudnya bagaimana anak-anak kita sendiri yang mengharungi perjuangan dan perjalanan bisnes kita sepanjang tu, sebab kita pun bawa pergi mana-mana semua kan. Jadi mereka yang mengharungi itu pun turut merasakan kesan dia, apatah lagi kita yang sendiri yang mengalami, yang menguruskan apa banyak-banyak memberi kesan tersebut kan. Jadi setelah dipujuk semua tu, dia pun okey lah lepas tu insyaAllah. Dan kami waktu tu Alhamdulillah kekuatan yang Allah beri waktu tu, Alhamdulillah memang tak adalah kami pun nak turun nangis sekali kan, sebab benda tu dia memang part and parcel of life, part and parcel of business. Mula akan rasa macam ya Allah, macam rasa macam apa kita buat ni apa semua. Tapi saya bercakap dengan kawan-kawan yang lain ataupun mereka lama mengalami pengalaman macam dia kata macam itu adat, dia kata itu adat, memang biasa, buka tutup tambah tolak semua tu biasa, itulah adat. Untuk pergi ke tempat tu, dia jalan tu boleh kuli begitulah bisnes dan juga dan sebagainya. Dan emosi yang kuat tu perlu, dan hanya bantuan Allah sahajalah yang kita harapkan. Dan saya kira kekuatan spiritual, kekuatan rohani yang sangat-sangat kuat, mengharapkan hubungan yang kuat itu yang boleh memberikan kita kekuatan emosi yang baik, dan secara tak langsung adalah support system yang kita dapatlah daripada orang sekeliling kita. Dan fizikal pun saya rasa memang perlulah untuk kita fit kan. Saya pun ada pengalaman yang kadang bila kita stres kan, kita macam tak jaga kesihatan kita kan. Jadi bila semua tersebut tu tidak dijaga dengan baik, maka kita yang ingin mengemudi bisnes tersebut tidak berada dalam kondisi yang baik. Dia akan menyukarkan kita untuk meneruskan perjalanan ni dan mempunyai hala tuju untuk tim kita. Nanti bila kita dah besar sikit, kita nak ada tim kan, untuk mereka nampak ke mana kita nak pergi ni, untuk kita ketahanan tu sepanjang ni. Jadi saya usaha untuk improvekan fizikal, kekuatan fizikal, kesihatan fizikal. Dan saya kira senaman-senaman yang saya buat apa semua tu membantu untuk kita kuat fizikal dan juga kuat emosi. Dan selain daripada kekuatan rohani yang sangat penting, kalau kita tengok macam-macam yang kita dikongsikan untuk kita amalkan, duha kita, qiyam kita, buat surat kita, dan pelbagai cara lah untuk kita lebih kuat dengan Allah insyaAllah. Dan satu lagi yang saya rasa penting juga adalah untuk kita mengetahui, salah satu cabaran dia adalah kadang-kadang bila kita buat bisnes kan, para hadirin hadirat sekalian, kadang-kadang kita sibuk untuk buat bisnes untuk dapatkan sales kan, untuk dapatkan pelanggan. Tapi mungkin ada antara ketika yang kita lupa, kita ada undang-undang dan juga regulations ataupun peraturan yang ada di negara kita, yang untuk kita sama-sama cakna lah, untuk kita tak fikir tentang kadang kita ada cukai kita ada account, kita ada dulu kita ada GST dan sebagainya, registration kepada registration company kita, semua tu kita perlu juga untuk ambil tahu. Kita perlu ambil tahu untuk kita lebih ni lah, sebab kita perlu lebih tahu. Kalau kita tak ikut benda tu, nanti kita akan mungkin akan berhadapan dengan masalah-masalah dan unnecessary stress yang boleh berlaku waktu ketika itulah. Okay, insyaAllah tu setakat itu saya cuba untuk kongsi cabaran-cabaran. Memang ada banyak cabaran dan kita tengok
dan ia bergantung juga pada kita macam mana kita hadapi benda tu, Syafa. Dan insyaAllah saya rasa mungkin akan ada banyak lagi soalan-soalan di ruang soalan yang kita boleh address nanti lah, insyaAllah. Silakan. Okey, saya percaya untuk menjadi usahawan ni sememangnya kena kuat ya Puan Huda. Ya, betul. Bukan sahaja mental tapi fizikal juga. Betul. Maksudnya usahawan ni kena selalu exercise jugalah. Betul. Sebab dia sangat penting untuk kekuatan emosi kita jugalah. Dia membantu juga emosi untuk kita merembeskan hormon-hormon kebahagiaan. Betul-betul. Berexercise bersenam ni boleh mengurangkan stres dan juga risiko sakit jantung. Ada orang berbagai-bagai cara kan untuk mengurangkan stres. Mungkin dia nak pergi berehat sekejap, cuti sekejap ke, pergi spa ke apa ke, semua tu antara teknik untuk kita kurangkan stres lah. Okey, dari perkongsian tadi saya percaya peserta telah pun mendapat gambaran awal tentang langkah-langkah dan juga cabaran berkaitan cara untuk meniaga yang terbaik, insyaAllah. Seterusnya, bolehkah Puan Huda kongsikan apakah rahsia dan tips untuk berjaya dalam perniagaan? Okey. Terima kasih Syafa. Mengikut pengalaman saya lah, berdasarkan pengalaman saya yang tak seberapa banyak ni kan, saya nampak ada beberapa tips yang ataupun beberapa faktor yang kita perlu titik beratkan untuk kita terus relevan ataupun terus dapat berkembang dalam perniagaan ni. Antaranya adalah yang pertama adalah cekap mengurus kewangan ya. Okey, kalau saya boleh sharekan slide. Okey, untuk yang pertama adalah kita perlu cekap untuk menguruskan kewangan. Yang ini pun saya masih lagi belajar dan terus belajar, meskipun meskipun apa background kita kan, dia tidak stop kita ataupun tidak menghentikan kita daripada terus belajar. Jadi saya masih lagi juga belajar macam mana untuk kita mengurus kewangan. Dan kadang-kadang kalau mungkin kita bermula membuat semua, contoh kita lah yang post, kita lah yang buat financial, kita lah yang buat marketing kan. Dan bila kita berkembang sedikit demi sedikit, kita akan ada tim ahli pasukan yang kita boleh minta bantuan mereka untuk uruskan. Tapi sebagai ketua ataupun sebagai pemimpin, kita perlu tahu ada sedikit ilmu bagaimana ilmu asas mengurus kewangan lah, macam ilmu asas accounting kan. Bukanlah macam kita nak kena jadi expert in accounting, sebab saya pun memang tak expert, tapi kita perlu tahu apakah keuntungan, macam mana nak kira untung, macam mana nak kira cost dan sebagainya. Itu penting. Walaupun kita ada orang lain yang buatkan, walaupun kita ada auditor luar ke, kita ada accountant luar ke yang buat, tapi kita kena tahu macam mana kita nak baca benda-benda tu semua kan. Kalau saya kira kan, macam kalau kita tengok sejarah yang lama pun, Khadijah pun berjaya kerana cekap menguruskan kewangan. Ini saya punya inilah panggilan jugalah untuk saya macam tak ada shortcut lah kan untuk kita tahu benda ni sebagai faktor penting. Kalau kita tengok Khadijah pun dulu tugaskan Maisarah untuk mencatat sales, transaksi perniagaan tu setiap hari tu. Maisarah lah yang akan mencatatkan transaksi perniagaan. Tak kisahlah apa kita guna pun kan, ada orang biasa nak guna apps, ada orang pakai website, ada orang pakai buku ledger. Tak kisah, janji kita tahu macam mana asas nak mengira tu. Kita perlu tahu apakah macam mana nak kira untung. Kadang-kadang kita berniaga seronok-seronok tapi kita sebenarnya tak buat untung, tapi kita buat rugi. Tapi yelah, tak adalah kita kata rugi tu tak bagus. Nak kata tu ada je yang kita bermula dengan kerugian. Kebanyakan, jangan terkejut ya. Kita ada je perniagaan yang bermula dengan kerugian, tapi dia tahu ke mana hala tuju dia tahu. Selepas ni kita akan profit. Kita akan untung pada tahun keberapa. Kalau kita tengok apa Alibaba pun bermula dengan 3 tahun tak dapat apa-apa kan, sebab dia nak mendapatkan kepercayaan peniaga-peniaga di China waktu ketika tu. So
Tapi kalau kita rugi sepanjang masa, masa kita akan penat lah, sebab kita pun tak dapat membina kekuatan ekonomi tu kan. Jadi perlu tahu, peringatan untuk saya juga, kita perlu tahu macam mana kita mengira kos. Perlu terus belajar macam mana kita nak kira kos. Berapa kos. Kadang-kadang kita kira macam kos tu harga botol je, tapi sebenarnya kita tak kira kos kita nak pergi ambil barang berapa. Contoh kalau kita nak pergi ambil barang kat Indonesia berapa, flight ticket tu semua kena masuk dalam kos. Kalau kita yang buat sendiri, mungkin waktu tu kita yang buat sendiri, kita kerja tu kita tak kira kan, so kita kata tak apalah, saya je pun yang bungkus barang-barang ni. Kita tak kira masuk dalam kos. Tapi kita kena fikir, kalau kita membesar, kita akan terpaksa untuk ambil ahli pasukan baru, tim staff baru ke pasukan baru, kita perlu membayar manpower, kita perlu membayar upah kan. Jadi benda tu perlu dimasukkan dalam kos. Bila kita tahu struktur kos kita, total botol yang pink yang saya cakap tadi tu, total kos botol pink ni nak jual dia sebenarnya RM7, ingatkan RM5. Jadi kalau saya jual RM10, total kos dia RM7, dapatlah untung RM3. Mungkin sebelum ni saya ingatkan kos dia RM5 je, jadi saya untung RM5 kan. Macam tu juga kita perlu tahu macam mana kita nak kira urus kewangan. Kita perlu tahu juga macam mana kita nak membuat keputusan bisnes tu. Contoh kan, contohlah ada yang menjual, saya nampak ada yang menjual produk lah kan, contoh pisang goreng kan, pisang goreng lagi. Contoh macam kalau kita nak jual tudung tadi kan, jual tudung, kita nak fikir rasa macam nak buka booth lah contoh, ataupun nak buka kios contoh. So kita kena tahu keputusan macam mana kita nak buka kios. So kita kena tengok data kita, data kewangan kita lah. Okay, kita kena tahu duit yang masuk banyak ni, keuntungan kita banyak ni. Untuk kita buka kios, berapa yang kita perlukan duit dia, boleh tak kita bertahan berapa lama. Jadi kita kena tahu apa forecast. Kita kena tahu macam mana kita nak analisa kewangan tu. Jadi keputusan tu kena berdasarkan data, bukannya berdasarkan kata hati. Kadang-kadang kita buat bisnes ni, adalah juga kadang masa-masa saya pun ada pengalaman buat bisnes ni macam ikut kata hati, ikut gut. Rasanya boleh kot, rasanya okey kot, kita ambil benda ni, kita beli benda ni untuk tambah kapasiti ke apa, tapi kita mungkin tak tengok betul-betul data dia. Jadi akan ada lah kesilapan yang kita perlu bayar, yuran kesilapan yang kita perlu bayar, itu biasa. Okey, sepanjang saya berniaga juga, kadang-kadang kita terlalu fokus kepada sales, kita terlalu fokus kepada jualan. Dan kalau kita tengok kat mana-mana pun orang akan cakap sales je. Kita akan macam, saya punya ni jugalah, mindset saya jugalah dulu kan, kita akan tengok, wah sales dia RM1 juta lah setahun, wah sales dia RM1 juta lah sebulan. Kita akan macam rasa macam wow, sales tu is everything, maksudnya apa yang kita dapat. Tapi sebenarnya along the way tu, memang suami saya pun selalu juga cakap, sebenarnya yang paling penting adalah profit, keuntungan. Kita kan selalu nampak benda yang nampak depan mata je kan. Jadi yalah, keuntungan itulah yang paling penting sebenarnya. Sebab kita boleh dapat jualan RM1 juta contoh, tapi kos dia adalah sebanyak RM999,990 kos dia kan. Jadi berapa untung dia? Untung dia hanyalah berapa puluh sen saja, ataupun RM100 je for example. Jadi tidaklah gunanya kalau sales kita terlalu banyak tapi kos kita pun sama juga banyak dia, ataupun mungkin kan kalau kita tengok kan, macam kalau kita tak tanya yang kedua dia, macam sales dia RM1 juta tapi sebenarnya kos dia RM1,100,000, makanya dia adalah rugi sebanyak RM100 kan. Jadi usahlah kita sebagai usahawan terpengaruh dengan jualan terlalu banyak, jualan sangat. Sebab kita nak dapat sales RM1,000 ni 3 hari ni, tapi kita lupa tentang kos kita. Yang paling penting kita nak tengok berapa profit kita. Kita kena tahu juga. Kadang-kadang bila kita tanya kan, berapa profit awak daripada sebotol ni, tak tahu. Daripada botol ni berapa keuntungan awak kita tak tahu pun sebenarnya untung kita. Jadi itu sangat bahayalah. Perlulah untuk kita tahu perkara-perkara asas tu, dan kita perlu cakap untuk mengurus kewangan. Okey.
tips-tips lain juga yang pengalaman saya untuk kita menjaga keberkatan kan. Jaga keberkatan ni saya kira memang terlalu banyak aspek. Contohnya saya mention ataupun saya sebut melalui hubungan dengan Allah kan. Kadang-kadang kita kena buat keputusan sangat cepat. Macam nak buka ke nak tutup ke, nak ambil staff ke tidak ke apa ke kan, nak jual barang ni ke tak. Siapa yang akan memberikan kita guidance tu ataupun kita bagi tunjuk tu? Memang Allah. Memang Allah ajalah yang bagi ni. Macam mana kalau kita tengok Sayyidatina Khadijah tu gemar tawaf di Baitullah untuk mohon Allah punya keberkatan, juga pohon Allah punya guidance ataupun Allah bantu untuk beri keberkatan terhadap hidup dan bisnes. Begitu juga dengan kita perlu kuatkan hubungan kita dengan Allah, dan kita perlu amalkan ada-ada Islam lah. Dalam menjadi usahawan ni, kita adalah contoh kepada orang lain kan. Kita memang kena adalah semua tu jujur, berakhlak mulia, committed, dan kita perlu tawakal sebab daripada bisnes-bisnes yang kita buat ni nanti kita akan diuji dengan pelbagai ragam pelanggan, ragam supplier, ragam ahli pasukan. Jadi bagaimana untuk kita menunjukkan contoh yang terbaik, memiliki akhlak yang paling baik untuk kita menjadi contoh kan. Bila kita dapat menjadi contoh, bila kita dapat menjadi leader yang baik, insya-Allah kita dapat berkembang dengan baiklah dan dapat bertahan sebab kita sendiri memiliki kelemahan daripada aspek-aspek tersebut. Kita memang kena improve lagi, kita kena cuba untuk perbaiki. Dan untuk para isteri kan, para isteri suka untuk saya ni ingatkan yang kita memang perlu ada redha suami lah. Perlu ada redha suami. Kalau kadang-kadang kita kalau keredaan suami tu ataupun keredaan suami tu masih belum settle, maka nasihat daripada guru bisnes saya pun kata usahalah fokus kepada bisnes dulu, settlekan dulu keredaan suami ni, settlekan dulu part asas dalam hidup kita ni dulu, barulah kita boleh teruskan bisnes kita. Kadang-kadang ada je yang buat bisnes sendiri kan, suami kerja lain ke, ataupun suami tidak menyokong ke kan, mungkin tak nampak kenapa nak kena buat ke, ataupun suami tak setuju dengan apa yang kita jual ke, contohlah kan. Jadi kalau benda tu tak settle lagi, dia akan mengganggu gugat perjalanan kita, sebab in a way kita sendiri tak happy, family kita tak happy dan sebagainya, dan kita akan mengalami tekanan yang tak perlu. Jadi keredaan suami itu sangat penting. Saya kira itulah sokongan dan galakan yang sangat penting yang kita perlu dapat daripada suami kalau kita melakukan sendiri. Dan kalau kita melakukan bersama-sama, maka kita perlu tahulah apa peranan masing-masing untuk kita mainkan. Saya pernah saya bermulakan Hijrah Home ni dengan suami saya. Berwaktu ketika itu kami berdua-dua bekerja, dan kemudiannya kami pernah juga full time dua-dua, dan juga kami juga pernah seorang sahaja yang mengemudi dan seorang sebagai penyokong di belakang pun pernah. Jadi kita dah pernah rasa ke semua ni, kita pasti benda ni sangat penting untuk kita terus bahagialah melakukan apa yang kita buat, insya-Allah. Dan untuk yang belum berkahwin ataupun yang dah berkahwin kan, redha ibu bapa tu penting daripada segi doa mereka. Doa mereka tu sangat powerful lah untuk doa dan redha mereka tu sangat powerful untuk kita terus kuat di jalan ni kan. Doa-doa tu lah kadang-kadang kita tak tahu mana datang ni semua ni kan. Mungkin doa daripada ibu bapa kita lah. Dan untuk mereka yang dah berkeluarga, saya kira menguruskan keluarga tu memang sangat penting. Macam mana semuanya bermula dari rumah kan. Jadi uruskanlah, mainkan peranan masing-masing untuk kita tahu bagaimana kita nak dapatkan support yang terbaik untuk kita urus bisnes kita.
Sebab bisnes ni dia memang 24/7 lah. Kalau orang kata 24/7 kan macam nak cakap setiap masa kita tak boleh nak switch off. Contoh macam kita boleh balik rumah, kita boleh switch off, tak cakap pasal bisnes. Dan kita akan sentiasa berfikir, kita nak fikirkan yelah kita ada pelbagai sumber-sumber yang kita perlu. Kalau kita ada tim, kita nak beri makan kepada ahli tim kita kan, nak berkongsi rezeki dengan mereka, pelanggan, nak memenuhi permintaan pelanggan dan sebagainya. Dan insyaAllah dengan kita dapat menguruskan keluarga, sama ada kita bersinergi dengan partner kita, pasangan kita dan ahli keluarga kita, insyaAllah kita akan lebih happy ya. Kita tahu prioriti kita, keutamaan kita tu yang mana, dan insyaAllah nanti Allah akan bantu daripada jalan yang tak disangka-sangka lah. Dan tadi saya ada ni kan, yang paling penting sekali memang kena jaga diri lah. Jaga diri dan emosi kita, urus stres. Kalau kita tak jaga diri kita, siapa yang akan menjaga bisnes kita lah, kan macam tu dia punya formula dia. Sebab kita yang akan mengikuti bisnes ni, kita lain, dan sebagai ahli pasukan pun dia akan memerlukan panduan dan bimbingan untuk kita terus tahu mana kita nak pergi. Rombongan Cik Kiah yang dalam bas ramai-ramai ni nak pergi mana. Kalau tak tahu nanti dia berhentilah kat tengah jalan. Dan yang paling sangat-sangat penting, doa lah, doa yang terus berterusan, yang tanpa doa tu powerful kan. Kita mintalah doa untuk setiap apa decision yang kita perlu buat, ataupun kadang kita mengalami kesulitan, kita memang kita mengalami kesulitan tersebut, kita doa agar Allah mudahkan dan Allah tunjukkan jalan. InsyaAllah pasti akan ada jalan, insyaAllah kan. Okey, untuk yang seterusnya saya sangat-sangat galakkan untuk kita terus dalam bisnes ni. InsyaAllah memang kena tambah networking, tambah ilmu. Memang tak adalah nak kata macam kita dah tak era dah buat benda ni, macam dah biasa buat. Kalau kita dah biasa buat pun bertahun-tahun pun akan ada benda yang nak refresh, contoh, ataupun nak tambahkan. Contoh macam tiba-tiba ada apps barulah, ada social media barulah yang nak kena belajar, tiba-tiba ada cara barulah, ada peraturan barulah. Dulu tiba-tiba tak ada GST, ada GST, lepas GST dah tak ada dah. Contoh tahu macam mana ilmu nak menguruskan pasukan, tahu ilmu macam mana nak uruskan digital punya bisnes kan. Tak pernah berhenti. Dan networking tu saya kira dia adalah networthing lah. Networthing tu maksudnya nak menunjukkan value kita, sebab kita kan tak boleh seorang. Kalau bisnes ni masa memula awal-awal dulu memang susah untuk kita networking, sebab kita tak ada banyak yang berniaga yang boleh kongsi platform online semua tu kan. Masa saya start dulu pun siapa tak tahu siapa saya nak cari. Tapi bila lama kelamaan, ya Allah, peluang tu makin banyak. Ada banyak outlet-outlet yang kita boleh jumpa usahawan-usahawan lain kan. Dan kalau kita buntu ke apa ke, try untuk keluar dan berjumpa dengan sahabat-sahabat yang lain untuk kita kongsi idea kan. Dan kalau boleh tu kita cari mereka yang berpengalaman dari kita lah, lebih baik atau berpengalaman dari kita, supaya kita tak sama-sama tenggelam dalam emosi tu kan. Kalau kita pun semua kalau semua yang negatif pun nanti pun dia tak akan bawa ke mana-mana lah. Nanti kita hanya akan macam stres bila pergi networking pun. Kita cari peluang, kita kembangkan idea kan. Kalau kita tengok saya punya Khadijah sendiri pun, kalau kita tengok waktu zaman dulu kan, betapa budaya keusahawanan tu adalah budaya masyarakat Arab waktu zaman tersebut kan. Jadi dekat situ pun mereka sharing, mereka pun berkongsi pengalaman, apa peluang-peluang bisnes, bincang masalah dan sebagainya. Sebagai salah satu ni networking lah. Saya kira macam kalau dulu kita takut kan, kita akan macam tak naklah bagi tahu orang ni, nanti orang ni tiru kita. Dulu ada that mindset, tapi sekarang ni tak ada. Dah memang sangat-sangat konsep dia adalah sharing knowledge, sharing rezeki dan sebagainya. Kalau dulu macam tak naklah bagi tahu supplier kita, ataupun tak naklah tahu macam mana kita buat, tak naklah berkongsi ilmu ni. Dan saya kira sekarang ni memang kita kena sinergi. Kita memang tak boleh ada that mindset.
Kita memang kena berkongsi. Dengan berkongsi ilmu tu Allah akan beri lagi keberkatan, dan dengan perkongsian tersebut pun akan, kita tak tahu nanti orang banyak yang akan dapat bantuan yang kita akan dapat. Sebab kita boleh, nak kata macam ni, nak cakap orang boleh tahu macam ni kita nak buat, orang boleh tengok macam ni rupanya Hijrah Home buat, contoh kan. Tapi orang tak boleh jadi diri kita. Maksudnya kita boleh je bagi tahu apa-apa, kita boleh kongsi, tapi orang tersebut tak mampu untuk jadi diri kita sendiri. Jadi usahlah risau untuk kita berkongsi, sebab kadang mungkin ada yang bimbang kalau networking ni nanti nak kena bagi tahulah apalah. InsyaAllah ilmu Allah tu luas dan peluang tu luas, dan dia akan menguatkan kita lagi. Dan kita tak jangka, kita boleh tak jangka. Sebenarnya banyak benda yang tak dijangka bila kita networking ni. Macam sebenarnya macam ni cara untuk kita buka kedai, macam ni sebenarnya cara untuk kita buka company, macam ni. Saya tak tahu macam mana nak buka, tak tahu, cari Google pun tak jumpa. Bila ini pengalaman mereka, tahu macam mana kita nak settlekan isu-isu ni. Kalau tak networking, nanti kita hanya akan stress sendiri, maka kita boleh keluar dan berkongsi lagi lah. Okay, baiklah. Bina pasukan kan. Untuk yang seterusnya adalah tips lain adalah bina pasukan lah. Kita cipta lagi diri kita, sebab kita tak boleh nak mampu buat semua. Kita bukanlah sotong gurita yang mempunyai 18 tangan. Jadi kita perlu cipta diri kita lagi, kita delegate, kita kena ada delegasi, kita kena ada kepercayaan, kita kena empower. Sebab kebanyakan daripada kita akan ada mindset macam ni, tapi mungkin orang lain tak boleh nak buat macam cara saya. Orang lain mungkin tak boleh nak goreng pisang goreng seperti saya, minyak dia macam ni, ada teknik-teknik tertentu. Memang dia tak akan sama macam kita ya, hadirin sekalian, tapi kita boleh ajarkan, kita boleh ada sistem SOP ke apa ke, kita boleh tulis macam ni cara kita boleh train pasukan kita untuk buat sebiji sama macam kita. Dan saya kira tips dia kan untuk kita pilih pasukan, contoh kadang-kadang ada kata macam saya tak rasalah saya nak ada team kan. Sebenarnya kita boleh je ada untuk part time. Contoh ramai sangat yang boleh nak menjana ekonomi tambahan kan, contoh student ke, ibu tunggal ke yang perlukan bekerja dari rumah ke contoh ke kan. Kita boleh buat part time sebenarnya. Macam kita boleh gajikan pasukan kita tu secara jam kan. Contoh Hijrah Home pun kalau ada buka roadshow kan, kita pergi roadshow ke negeri-negeri untuk memperkenalkan produk kita, buat jualan kan. Jadi kita tidak perlu nak ada ambil terus 10 orang duduk dalam tim kita buat selama-lamanya, sebab kita hanya perlukan waktu ketika itu saja. Jadi kita boleh employ pasukan part time. Jadi daripada pasukan part time tu kita dah boleh lah macam mana kita nak samakan dengan culture kita kan, budaya Hijrah Home ni lah. Sebab dia tak tahu budaya Hijrah Home, dia baru nak join sehari je untuk dia beraksi di lapangan. Jadi kita mulakan daripada recruiting lagi, mulakan daripada proses kita nak masukkan ataupun hiring ataupun penerimaan daripada itulah, macam mana kita interview kan. Kalau nak yang full time tu kita kena interview, kita kena temu duga, kita kena pastikan value dia, nilai tambah dia tu sama dengan nilai value Hijrah Home, value company kita, supaya kita tidak salah pilih orang. Dan penting juga kita kena train kan. Kalau kita kata takutlah nanti orang tu tak boleh buat macam kita perlu ada sistem kan, sistem dan direction lah. Ni step 1, step 2, macam mana kita nak goreng pisang tadi tu secara seperti sama macam saya. Step 1 tulis, tampal kat mana-mana ke, kita train, buat training lagi dan lagi, praktis kan, sampailah dapat macam pisang goreng kita tu contoh. Dan melalui kita dapat bina pasukan ni, insya-Allah kita dapat berkongsi rezeki. Berkongsi rezeki tu saya kira bukan hanya rezeki untuk kita, tapi rezeki untuk orang lain. Dan ini adalah salah satu niat yang sangat murnilah untuk kita sama-sama bantu ramai orang lain, bukan setakat bantu pelanggan, malahan
bantu ahli pasukan kita dengan mendapat rezeki melalui perkongsian rezeki daripada syarikat kita contoh. Dan pasukan ni pula kita perlu nampakkan hala tuju. Kita perlu pasukan perlu tahu ke mana kita nak pergi, apa visi dan misi company kita, kan, apa nilai yang kita nak sharekan pada pelanggan. Jadi bila kita dapat kongsi tujuan dan niat yang sama ni, insyaAllah seluruh kalau saya suka Cik Kia dalam bas ni kan, satu bas ni Cik Kia ni boleh pergi ke Putrajaya nak pergi tengok sukan Commonwealth ke apa ke, sama-sama. Tak adalah dalam bas nanti seorang nak pergi LRT Pudah, seorang nak pergi Sunway Lagoon lah kan. Jadi bila ada mereka tak nampak ke mana hala tuju tu, jadi nanti kita tak dapat nak membina, tak dapat nak mencapai target tau, mencapai tujuan kita yang asal lah. Dia untuk pasukan. Dan kalau kita tengok sendiri pun kan, Khadijah memilih kerja yang sangat berkualiti daripada awalnya, iaitu Nabi Muhammad. Macam mana Khadijah pilih Nabi Muhammad kita untuk menyertai pasukan dia, untuk menyertai rombongan perniagaan, menjual perniagaan Khadijah kan. Daripada proses awal lagi tu dah pilih orang yang betul. Kalau macam mana sungguh-sungguhnya Rasulullah, macam mana jujur, sopan dan yakin Rasulullah untuk membantu bisnes Khadijah. Dan pasukan ni kita tak perlu risau, tak perlu takut, serah pada Allah, dan kita pastikan kita pilih yang betul dan kita cuba untuk latih untuk dapat misi dan misi yang sama seperti kita. Dan ini saya kira kalau dalam bisnes ni memang sangat-sangat banyaklah isu-isunya, sangat-sangat mencabar. Antara cabarannya adalah macam mana kita nak menguruskan pasukan, menguruskan tim kita. Dan insya-Allah semoga cabaran-cabaran tu kita dapat atasilah. Dan ilmu tu penting untuk macam mana kita nak menguruskan pasukan, ilmu menguruskan manusia kan, itu penting. Okey, Syafa, sedikit tips yang saya kongsikan dan saya kira dia tidak tertakluk kepada tips ini, tapi yang daripada pengalaman saya lah, tips penting antaranya. Syafa? Okey, baik Puan Huda, terima kasih banyak. Saya rasa banyak betul lah tip yang Puan Huda kongsikan pada hari ini. Tapi walau apa pun sebenarnya keberkatan rezeki itu amat bergantung kepada akhlak kita sebagai seorang Muslim, supaya Allah redha dengan apa yang saja yang kita lakukan. Dan juga contohnya ketenangan hati juga merupakan salah satu bantuan daripada Allah untuk kita, supaya kita mudah untuk menguruskan apa-apa juga urusan, sama ada perniagaan juga keluarga. Betul Puan Huda? Betul. Okey, dengan ini berakhirlah sesi perkongsian kita pada pagi ini. Seterusnya kita akan buka sesi soal jawab selepas ni. Sebelum itu, saya ingin menjemput Puan Siti Nafisa untuk mencabut 2 cabutan bertuah. Dipersilakan Puan Siti. Okay, baik. Terima kasih moderator kita Kak Syafa. InsyaAllah dekat sini yang perempuan, tuan dan puan-puan nampak ada nama-nama peserta lah. Cumanya nama peserta ni bagi yang daftar nama dengan saya saja, insyaAllah. Okay, saya akan pilih 2 nama yang bertuah. Okay, kita tengok siapa yang kena, insyaAllah. Okay, cuma saya minta nama yang saya sebut ni, dia kena respon sikit suara dia, menunjukkan dia ada dalam ni. Boleh InsyaAllah. Okey, nama yang pertama Siti Nasuha binti Jaafar. Ada tak Siti Nasuha kat sini? Mungkin boleh keluarkan suara, buka mic sikit. Ada tak? Tak ada Ada tak Siti Nasuha? Siti Nasuha ni tak ada. Tak ada Dia sakit, tak dapat nak join. Dapat je. Okey, tak apa. Ya, kita cabut lagi satu lah kot. Okey, tapi sebelum tu nama yang kedua saya cabut tadi. Okey, Nur Afika binti Adnan. Ada tak? Siti angkat sikit nama, tunjuk Siti. Angkat sikit nama tu. Tunjuk sikit. Okey. Saya. Nampak tak?
Nampak. Nur Afika. Ada tak? Saya. Ya, Oh ya, okey. Tak ada Nur Afika. Okey, nanti saya PM. Okey, nama kedua. Okey, saya cabut Alright. Okey, yang kedua dimenangi oleh Nur Syahada Ahmad Tajuddin. Okey, boleh suara? Nur Syahada ada? Nur Syahada. Ada tak? Ada reply. Ada. Okey. Dia malu nak bersuara. Okey, tak apa. InsyaAllah orang nama ni ada dan Siti Afrika tadi. Saya akan PM lah WhatsApp untuk urus penyerahan hadiah. Itu saja. Jadi kita kembali kepada moderator kita. Kak Syafa, silakan. Okey, terima kasih Puan Siti. Okey, seterusnya kita ke sesi Q&A. Poda. Boleh Poda? Okey, kepada mereka yang nak bertanya, boleh on mic ataupun boleh type di ruang chatting tu ya. Poda, saya check dulu soalan. Okey, boleh. Saya pun nampak ada beberapa soalan dekat sini yang dah ada type dekat sini kan. Okey, ada soalan yang betul ke apa yang saya nampak ni, Syafa? Saya nampak yang mula soalan adalah Hidayu Kamisan. Betul. Apakah Big Y? Apakah Big Y bagi Puan Huda untuk melakukan keputusan yang besar daripada makan gaji berhenti buat bisnes? Okey, baiklah. Hidayu kan, terima kasih atas soalan. Big Y saya masa saya melakukan keputusan yang besar ni daripada makan gaji waktu tu, ketika tu, Big Y saya masa ketika itu adalah anak-anak saya waktu ketika tu. Waktu ketika 2014-2015 tu, anak-anak saya diuji dengan kesihatan yang sangat sensitif, dan pada waktu tu saya belum ada support system yang baik untuk membantu menjaga anak saya. Jadi waktu ketika tu saya fokus kepada anak-anak dan ahli keluarga waktu ketika tu, dan suami saya pun ketika tu selalu offshore dan selalu outstation. Jadi saya terpaksa saya memang mengutamakan keluarga waktu ketika tu. Jadi itulah sebabnya saya berhenti ataupun orang panggil tu retire early lah, bersara awal daripada corporate tu. Dan masa ketika tu bukan saya fokus, masa tu bukan ketika tu nak buat bisnes pun, tapi sebab Alhamdulillah saya fikir saya ada banyak tanggungjawab dan komitmen yang saya ada. Saya mahu berbakti juga kepada keluarga dan juga kepada ramai. Jadi saya mengambil jalan untuk berhenti dahulu dan menggunakan platform yang ada tu untuk saya fokus kepada bisnes, untuk menambah pendapatan, at the same time untuk juga saya terus contribute kepada society lah. Kepuasan yang saya dapat tu tidak berbentuk kewangan semata-mata. Saya mau kepada macam mana saya nak tambah nilai kepada pelanggan-pelanggan dan juga kepada masyarakat lah, daripada perniagaan kita sebut. Jadi masa ketika tu agak mencabar juga sebenarnya bermula bila kita nak fokus kepada keluarga, tapi ada sentang kita juga nak membina perniagaan kan secara full time. Memang mencabar. Anak-anak yang kecil ketika tu saya memang bawa anak-anak saya pergi ke mana-mana saja, pergi office ke, buat bisnes ke apa, semua tu pun bawa anak-anak semua. Dan saya kira itu yang terbaik ketika tu untuk saya uruskan kedua-duanya lah. Dan itulah Big Y-nya. Dan saya rasa Big Y kita semua masing-masing berbeza. Dan insya-Allah semoga Big Y kita tu akan sentiasa kita refresh lah. Kadang-kadang masa ketika tu Big Y kita lain, kemudian kita tahu apa sebenarnya Big Y kita. Biasa dalam berbisnes ni memang kita akan rasa lah macam ya Allah, apalah yang aku buat ni. Kadang rasa macam boleh tak nak stop kan. Tapi kita kena ada tolakan. Kita kena tahu Big Y kita tu, okay, kita perlu maju ke ekonomi emas, kita ada tanggungjawab.
untuk kita bergiat dalam bidang ni dan terus relevan untuk kita ending kita tu kan. Jadi itulah akan menjadi tolakan kita untuk kita terus stick to apa yang kita buat lah, insyaAllah. Okay. Nak menjawab Hidayu. Dia Norin Safrina kan, Syafah. Aku sebagai guru bisnes Puan Huda. Kalau bisnes ni saya tak adalah ramai guru bisnes. Saya tak adalah orang macam guru bisnes. Saya pergi je join seminar-seminar yang saya rasa dapat membantu saya dalam menambah ilmu. Dan yang terkini yang selalu saya follow adalah guru bisnes dalam bahagian teknikal lah. Saya guru juga dengan coach Tuan Sahad yang more kepada teknikal bisnes lah, macam ni kita nak urus kewangan, macam ni kita nak urus ni. Bahagian marketing dia ada macam-macam kan, topik-topik yang berlainan, dan juga saya kira networking tu penting. Macam mana kita ada mentor yang baik lah. Kadang-kadang mungkin mentor tu tak adalah nak tua ke apa ke, kadang mungkin daripada kawan-kawan juga sebagai mentor untuk kita yang dah lama bermula, untuk kita sama-sama dapat guidance, kita tak boleh seorang-seorang. Okay, dan bantu juga Norin Safrina. Okay, Syafa. Syafa, berniaga dalam talian atau membuka kedai fizikal yang lebih menjanjikan pulangan. Okay, dua-dua saya pernah buat. Saya pernah ada kedai fizikal butik 4 biji pada waktu masa yang sama. Dan dia bukan calang-calang ya, kita urus. Memang kalau bulan-bulan tu, kalau 10,000 tu tak sah lah sebagai kos kita. Dan untuk ketika ini saya rasa sangat-sangat penting untuk kita urus kos kita, urus kos kan, macam ni kita nak kos kita, macam ni kita nak optimizekan kos kita. Jadi yang lebih baik adalah kita boleh sahaja buat online. Contoh, kita boleh sahaja buat online tanpa perlu kita tengok juga kepada apa niat kita tu. Kalau ada kawan saya juga ada niat macam dia nak menembusi pasaran-pasaran mall, contoh untuk branding. Jadi dia terpaksa membuka kedai fizikal contoh. Mungkin kedai fizikal tu tidak memberikan keuntungan yang sangat banyak pun. Cukup sekadar cukup makan, tapi hanya untuk tujuan branding. Jadi saya rasa benda tu pun bergantung kepada kapasiti kita jugalah. Kalau kita hanya ada apa yang di tangan, mungkin kita tak ada banyak, mungkin kita buat part time contoh, saya kira online tu memang sangat-sangat membantu. Dan dalam masa sekarang ni, masa pandemik ni, memang kita perlu kurangkan kos kita. Online tu yang terbaik lah. Kalau kita nak buka kedai ni, memang banyak kos yang kita nak kena ni, startup dia nak renovation, nak bayar lesen tu, bayar lesen ni, nak kena ada team, bills setiap bulan nak kena bayar, maintenance, dan saya kira kos dia sangat tinggi lah. Jadi kita kena tengok macam mana yang kita manage berdasarkan keuntungan kita lah. Itu soalan yang bisnes masing-masing lah. Kalau kita cukup resources, cukup modal, cukup untuk rolling, tak salah buat kedai fizikal. Sebab untuk kita tambahkan sales channel kita kan, maksudnya orang boleh dapatkan dekat online, orang boleh cari dekat kedai, orang boleh pergi dekat apps, macam-macam cara, macam mana kita nak mendekati pelanggan kan. Okey, harap membantu Syafa. Okey, bagaimana soalan seterusnya saya ni Syakira, bagaimana Puan Huda bahagi masa antara bisnes dan keluarga? Sebab seperti Puan Huda kata tadi, bisnes ni 24/7, secara online, kadang-kadang masa kita banyak dengan handphone atau komputer. Betul-betul memang tak dinafikan
macam mana pun memang kita ada tanggungjawab kita perlu tahulah macam mana kita nak bahagi masa antara bisnes dan keluarga. Saya kira sebenarnya dia relevan je untuk semua. Kalau tak buat bisnes pun mungkin kita kena sibukkan dengan benda lain, ataupun kita mungkin bawa kerja pulang ke rumah ke kan, dan sentiasa sibuk online juga. Jadi perlu ada masa yang kita kalau sebagai seorang ibu lah, saya kira waktu anak-anak tu nak dengan kita, waktu anak-anak tu nak tunjuk anak-anak tu nak cakap dengan kita dropkan phone kita ni, kita tinggalkanlah urusan kita tu sekejap untuk kita fokus kepada beliau. Sekejap ya, saya minum air sekejap. Bismillah. Sorry. Okay. Okay, kita fokus kepada mereka. Mungkin masa kita sangat limited. Kita tak ada set rules yang macam okay, pukul berapa ni dah tak boleh tengok ke apa kan. Itu terpulang pada kita lah untuk macam ni kita nak urus. Contoh kita kata pukul ni kita dah kena tidur untuk kita dapatkan energi balik. Dan saya kira kalau dengan anak-anak kecil ni dia nak yang kita kan, anak-anak yang umur sekian-sekian ni macam attention dia lain. Umur anak-anak yang dah besar sikit dia lain, dia nak dihargai, dia nak diberikan respon kan. So memang perlu untuk kita fokus kepada mereka. Katakanlah datang, kalau kita tengah sibuk buat benda pun boleh letak phone tu sekejap, fokus pada mereka, bagikan respon. Cantik sangat apa lukisan Moira ke apa. Lepas tu dia dah enough dah waktu tu. Katakanlah macam kalau main ke apa ke, kita main sekejap. Pastikan masa untuk kita dengan mereka lah, sebab semuanya berbalik-balik kita macam ni kita nak urus supaya kita pun bahagia, anak-anak kita pun bahagia dan tidaklah membenci bisnes kita kan. Kalau benci pun payah juga. Okay, alright, saya harap menjawabnya Syakira. Ada lagi soalan ke online ataupun ada siapa yang nak tanya Syafa? Okay, kita buka untuk sesiapa bertanya kan. Sampai pukul berapa ni ya Puan Dah? Sampai ada lagi, saya bagi 5 minit je untuk buka soalan ni. Ya boleh, insyaAllah. Ada sesiapa yang masih berminat untuk bertanya soalan? Okey. Assalamualaikum Kak Huda. Waalaikumsalam. Okey, Kak Huda. Macam mana Kak Huda manage team? Maksudnya dari segi loyal dia kepada kita, dari segi Kak Huda ada buka juga kan macam agent ke dropship kan. Macam mana Kak Huda jaga diorang ni dan juga staff-staff Kak Huda? Okey. Baik, terima kasih yang bertanya. Siapa yang bertanya tadi? Syaf pernah main ball dengan Kak Huda. Syaf. Okay, baik. Oh, kita pernah beradu je lah. Beradu netball. Okay. Untuk kita jaga pasukan kita kan, sebenarnya kalau kita tengok dalam konteks sekarang kan, usahlah terkejut kalau tak ada lagi konteks loyalty sebenarnya dalam era sekarang ni, Gen X, Gen Y, Millennials kan. Kalau dibuat kajian tu, loyalty tu dah tak wujud. Sebab kalau tengok setahun pun mereka bekerja dengan kita pun kiranya dah boleh dapat award, long service award dah katanya. Dah patut dapat long service award sebab lain generasi kita dengan generasi yang dahulu. Macam kalau generasi dulu tu kita tahu loyal, baby boomers dan sebagainya tu memang ada konsep loyalty untuk bekerja dengan company. Nak security kan, nak rasa safe, ada pendapatan. Tapi untuk generasi sekarang ni tak kira lah staff ke agent ke, kita ni go for macam flexibility, financial freedom, nakkan kebebasan. Jadi loyalty ni memang tak wujud buat masa sekarang ni. Jadi usahlah rasa macam alah sedihnya dia tak layan kita, dia lari pada brand lain, lari pada company lain. Itu semuanya memang dah tertulis sebagai culture sekarang ni lah. Dan macam mana kita nak uruskan tersebut memang
Antaranya mungkin kita boleh membina terus perpanjangan lah, terus perpanjangan hubungan yang baik. Kita perlu tahu macam mana skill untuk kita menjaga hubungan kita dengan staff kita, tim kita, ejen-ejen kita. Macam mana kita selalunya mereka umur-umur macam ni, mereka nak tahu what's in it for us, apa yang ada untuk kita. Jadi kalau apa mereka nampak ada benda yang ada what's in it for us daripada segi tim ataupun ejen, mereka akan stay untuk dapatkan goal mereka lah kan. Tapi katakan kalau dia tak nampak apa benda yang dia dapat, mungkin dia akan berubah ke tempat lain. Jadi saya nak kata bahawa usahlah terlalu terhadap tersebut, tapi macam ni kita boleh kita manage untuk belajar lagi macam mana kita nak jaga hubungan dengan manusia lah, communication skills kita, kali tuju kita. Mungkin ada yang ejen yang nak stay dengan brand tu sebab ilmu-ilmu yang diberi, skill-skill yang di-share kan, untuk dia belajar lebih lagi macam mana nak buat bisnes. Dan mungkin produk yang berterusan, mungkin kalau produk tu macam start, macam satu kali je keluar tapi dah tak keluar dah, produk yang sama dan tak ada value added, mungkin orang pun akan mudah pesan dan sebagainya. Jadi kita perlu fikir, sebab kita bila kita deal dengan human ni, kita deal dengan manusia, kita deal dengan emosi, perasaan. Kita tak deal dengan logik kan. Dia bukan sekadar senang nak logik macam ini ke tak, betul ke tidak, dia emosi. Jadi macam mana kita nak urus emosi tim kita tu lah yang paling penting, dan juga ejen-ejen kita. Ejen kita tu sebagai ahli tim lah sebenarnya kan. Okey, saya harap menjawab Syaf. Saya harap menjawab Syaf. Okey, saya rasa dah tak ada soalan dan pengundah, mungkin kita boleh tutuplah sesi soal jawab kita. Dan pihak Wanita Ismail yang mengucapkan banyak-banyaklah pengundah Kendari, banyak masa dihabiskan bersama kami hari ini. InsyaAllah, alhamdulillah. Semoga bermanfaat kongsian saya. InsyaAllah saya juga belajar banyak daripada hadirin sekalian, insyaAllah. Dan berbalik kepada saya saya berbalik kepada soalan kita tu, seronok ke berniaga, dia bergantung kepada niat kita dan juga bergantung kepada tolakan dalaman kita untuk kita terus mengapa kita nak buat semua ni. Dengan adanya niat yang kuat, big why kita dan environment yang baik, insyaAllah menentukan seronok ke ataupun tak seronok kita berniaga lah. Terima kasih. Betul, berniaga seronok ke tak seronok sebenarnya terpulang pada hati kita. Okey, sebelum kita menutup kita pada pagi ni, masih pagi ke dah tengah hari dah. So saya nak menjemput siapa tadi? Puan Siti Nafisah untuk mencabut dua di cabutan bertuah. Silakan Puan Siti. Baik, terima kasih Syafa. Okey, di tangan saya tadi ada nama. Kita cabut sekarang dua nama yang berada di sini sahaja di saat ini. Okey, dua nama. Nama yang pertama, pemenang bertuah kita yang pertama, Norazmila binti Masdo. Ada tak? Tolong tengokkan, ada tak yang dia chat? Ada tak Norazmila binti Masdo? Ni cikgu Sri ni, Norazmila. Ada? Masihkah ada di sini? Sudah pulang ke rumah. Pulang dah? 1, 2, 3. Okey, tak saya kira tak ada. Okey, pemenang kedua adalah Nur Syafiq binti Muhammad Nizam. Nur Syafiqah, ada tak? Saya. Ada. Okey, alhamdulillah. Okey, tahniah ya. Nanti saya PM. Okey, kita cabut yang kedua tadi sebab tak ada Zmilah tu. Okey, cabut sekejap. Alright. Okey, pemenangnya adalah Nur Elina binti Nordin. Adakah Nur Elina? Puan Nur Elina? Ya, ada? Ya, saya. Ada tak? Ada. Ada. Ya, alhamdulillah. Okay, alhamdulillah, tahniah ya. Okey, kepada Nur Syafiqah dan Nur Elina saya akan PM insya-Allah. Itu saja, sudah kembali kepada Kak Syafa, moderator kita. Silakan. Okey, alhamdulillah.
saya nak mengucapkan banyak-banyak terima kasihlah kepada para peserta yang stay sampai ke saat akhir ni. Moga-moga perkongsian pada hari ini banyak memberi manfaat kepada kita semua, dan ucapan terima kasih sekali lagi pada Puan Huda dan juga para peserta sekalian. Kepada yang peserta, jika anda semua ingin mengetahui program-program terkini Wanita Ipoh, mohon untuk like FB Wanita Ismail Ipoh. Jadi sekian dulu, saya mohon maaf sekiranya sepanjang saya mengendalikan program ini dapat sebarang kesilapan dan kekhilafan. Sesungguhnya saya ini hanya makhluk Allah yang tidak lepas daripada kekurangan, insyaAllah. Jadi sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Udah. Terima kasih banyak-banyak. Okey, terima kasih. Jumpa lagi semua. Selamat berjaya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi